Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afra bin Sulaiman merupakan hos anda untuk talk show kita pada kali ini, yang mana kita akan mengupaskan beberapa isu yang hangat dan juga isu-isu yang viral. Setiap tahun bila adanya keluar result SPM, akan ada segolongan yang mana mereka juga akan post result SPM mereka di media sosial. Dan juga mereka akan post gambar mereka bersama dengan kereta mewah. Dan mereka mengeluarkan statement yang mana tak lulus SPM pun tak apa, janji kaya. Pada malam ini, saya akan menampilkan dua ahli panel yang hebat, yang mana seorang ni masih lagi pelajar SPM yang akan menduduki pada tahun 2023. Dan yang keduanya, ahli panel ini merupakan pelajar cemerlang SPM pada tahun 2013 yang mendapat 10A. Jadi, jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. Selamat kembali ke dalam rancangan talk show kita, yang mana kita nak akan mengupaskan isu-isu hangat seperti mana yang kita dah keluarkan statement sebentar tadi. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput ahli panel yang pertama, Akil bin Baharudin. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Terima kasih kerana sudi datang ke dalam talk show kita hari ini. Pemelengahkan masa. Silakan duduk. Terima kasih. Muhammad Akil bin Baharudin merupakan pelajar SPM pada tahun ini, yang mana kita tahu tahun ini untuk 2023 SPM sepatutnya tahun 2024 bulan Mac sepatutnya. Betul. Jadi tahun ini ditukarkan kepada Disember 2023, dipercepatkan. Jadi bagaimana dengan persediaan anda ataupun reaksi anda apabila mendapat tahu SPM dipercepatkan? Bagi saya, mula saya mendengar berita tentang tarikh dipercepatkan, saya dan rakan-rakan saya agak terkejut dengan bulan yang sangat jauh diganjakkan. Dan pihak sekolah telah mengisi kekosongan kami dengan program-program seperti seminar untuk mencepatkan habis silibus. Jadi anda rasa Ya. dengan seminar dan menghabiskan silibus tu, dapat tak anda untuk orang kata catch up ataupun kerja untuk SPM ni? Bagi saya, saya alhamdulillah dapat catch up pelajaran macam yang tertinggal. Tapi bagi tak semua pelajar lah dapat catch up, sebab ni kan terkejut. Nampak tak seorang pelajar yang cemerlang sebenarnya dia ni. Walaupun SPM dipercepatkan, tapi dia masih lagi dapat berusaha untuk capaikan kejayaan. Sebenarnya Akil, kita bukannya nak membincangkan isu itu. Itu sekadar orang kata permulaan sahaja. Yang kita nak membincangkan berkaitan dengan statement yang mana tak lulus SPM tak apa, janji kaya. Jadi sebagai anda yang masih lagi belajar dan bakal menduduki SPM, bagaimana pendapat anda? Adakah ianya memberi motivasi dengan statement begitu? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi pendapat saya, statement yang dinyatakan oleh hos sebentar tadi, dia seperti untuk mematahkan semangat pelajar yang ingin ke Menara Gading. Sebabnya, statement yang dinyatakan sebentar tadi, tak lulus SPM tak apa, janji kaya. Seperti kalau tak belajar pun tak apa, kita boleh berjaya. Sebenarnya, setiap perkara yang untuk kita lalui masa hadapan, kita perlu belajar. So, memang betul tak lulus SPM tak apa, janji kaya. Memang ada orang yang tak lulus SPM boleh kaya, tapi tak semestinya tak belajar. Dia kena belajar. Seperti untuk berdagang. Berdagang pun kita bukan terus masuk je satu grup berdagang, kita terus kita melabur terus dia kaya. Tidak. Kita kena tahu macam mana flow dia untuk kaya. Flow dia untuk dapat untung. Okey, baik. Jawapan yang hebat sebenarnya jawapan tu. Tapi kalau kita tengok, mereka banyak mengeluarkan ataupun membakar semangat anak muda untuk berjaya dalam bisnes. Jadi macam mana tu?
Macam saya cakap tadi, dalam bisnes pun kita kena belajar macam mana nak tarik pelanggan, macam mana kita nak promosi. Semua tu kita kena belajar. Tak semestinya kita tak belajar, kita boleh buat benda tu. So kita kena belajar. Bermakna statement yang dikeluarkan tak kaya tak apa, tak lulus SPM tak apa, janji kaya sebenarnya ianya memberi satu orang kata apa, impak yang tidak baik kepada pelajar SPM yang bakal mengambil SPM, betul? Betul. Saya rasa sebagai seorang remaja ataupun pelajar-pelajar yang sedang memiliki SPM tak perlu mengambil statement itu untuk dijadikan sebagai motivasi, betul. Terima kasih atas perkongsian saudara Akil, adik Akil kan? Abang. Atas perkongsian yang pandangan daripada mereka berkaitan dengan statement tersebut. Jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dengan ahli panel yang kedua. Itulah tadi panel pertama yang dah mengupaskan statement yang berkaitan dengan tak lulus SPM tak apa, janji kaya. Untuk kali ini, segmen yang kedua ini, kita nak menjemput seorang ahli panel yang sangat hebat, yang merupakan pelajar cemerlang SPM tahun 2014. Dan selepas itu, beliau menyambung pengajian di peringkat Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM dan merupakan pelajar mumtaz pada tahun tersebut. Selesai belajar di peringkat STAM dan beliau menyambung pelajaran di Universiti Al-Azhar Mesir dan juga mendapat pelajar cemerlang di sana. Hari ini saya menjemput beliau untuk bersama-sama dengan kita dan mengongsikan pandangan beliau berkaitan dengan tajuk yang kita perbincangkan. Silakan Izzat Izzuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Silakan duduk. Terima kasih. Jadi saudara Izzat Izzuddin, Ya saya. kita hari ini nak membincangkan, saya tahu anda dah tahu dah tajuk yang kita nak bincang itu. Jadi anda merupakan seorang pelajar cemerlang. Saya pasti anda sangat berbangga dan berpuas hati dengan kecemerlangan anda itu. Yang kita nak membincangkan berkaitan dengan statement tak lulus SPM tak apa, janji kaya, yang sebenarnya mereka sedang menunjukkan satu orang kata kejahilan dalam diri mereka dan dipamerkan dalam media sosial. Soalan yang saya nak berikan kepada saudara Izzat iaitu bagaimana kita nak membezakan orang yang berilmu dan orang jahil. Terima kasih kepada Encik Afra selaku pengurusi majlis talk show pada malam ini. Perbezaan di antara orang berilmu dan juga orang yang jahil. Sebelum saya mula, saya akan mendengarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, qul, katakanlah wahai Muhammad, hal yastawi, adakah sama alladzina ya'lamun, orang-orang yang mengetahui, walladzina la ya'lamun, dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi di sini adanya perbezaan di antara orang alim dan juga orang yang jahil. Perbezaan yang pertama adalah dari segi orang alim lebih mengutamakan ilmu, manakala orang jahil lebih mengutamakan harta. Sebagaimana yang kita tahu, ilmu apabila digunakan semakin bertambah, manakala harta jika digunakan akan sedikit dan akan habis. Begitu juga ilmu susah dicari, manakala harta ilmu susah untuk dicuri, manakala harta sentiasa diintai oleh orang yang ingin mencurinya. Jadi Allah menutup surah Az-Zumar ayat ke-9 ini dengan lafaz innama yatadhakkaru ulul albab, yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran atau peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna. Jadi itu adalah perbezaan di antara orang alim dan juga orang yang jahil. Seterusnya, perbezaan yang kedua adalah dalam mengambil keputusan. Orang alim
sentiasa mempertimbangkan asas manfaat dan juga mudarat, iaitu baik dan buruk akan sesebuah keputusan. Orang jahil pula sering mengambil jalan pintas dan mengabaikan dampak atau akibat akan sesebuah keputusan yang dibuat. Dan perbezaan yang ketiga pula adalah dalam pekerjaan. Bagaimana kita tahu, orang alim ini akan mendapat pekerjaan yang terhormat di mata masyarakat kerana mereka dapat mengimplementasikan pengetahuan mereka demi kemaslahatan masyarakat. Sebagai contoh, pekerja pejabat negara, orang alim akan melaksanakan tugas dan juga kerja mereka dengan penuh amanah dan juga tanggungjawab. Manakala orang jahil pula akan bekerja untuk orang-orang yang alim, dan kebiasaannya kerja mereka ini tidak akan lebih baik daripada orang alim. Jadi itulah di antara perbezaan di antara orang alim dan juga orang yang jahil. Itu dia kupasan yang sangat panjang berkaitan dengan perbezaan orang yang berilmu dan orang berilmu dan juga orang jahil. Yang mana kita boleh tengok tadi ada yang Saudara Izzat bagi tahu tadi, ilmu ni semakin bertambah dan harta semakin berkurang pada hakikatnya. Saya teringat ada sebuah lagu daripada kumpulan Rock Bani yang mana berkaitan dengan harta ni lah. Lagu dia lebih kurang macam gini lah kan. Mana milik kita, tidak ada milik kita, semua yang ada Allah yang punya. Sampai habislah. Iaitu yang mana harta ni semuanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk kesimpulan talk show kita pada kali ini, yang mana bila kita belajar, kita kena belajar bersungguh-sungguh. Dan kita jangan, bila kita tak lulus dalam sesuatu pekerjaan atau sesuatu pembelajaran, maka jangan sesekali kita mendedahkan result yang tak okey dalam media sosial yang akan memberi pengaruh kepada remaja-remaja yang akan datang. Ingatlah bahawasanya jangan kita mendedahkan aib kita di kalangan masyarakat yang sedang mana yang mana bila kita mendedahkan aib itu, maka sebenarnya kita sedang menunjukkan kejahilan kita. Jadi terima kasih kerana sudi datang untuk talk show pada kali ini, dan kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.